Arab Saudi dan Kuwait sekali lagi membuka jalan untuk kehadiran tentera Amerika Syarikat di Teluk dan rejim Iran kehilangan salah satu daripada beberapa kemenangan politik yang masih cuba dijual sebagai kejayaan. Pada hari Jumaat 8 Mei 2026 ini, perubahan ini memberi kesan secara langsung terhadap Teheran. Selepas menyekat penggunaan pangkalan dan ruang udara untuk operasi Amerika di Selat Hormuz, pihak Arab Saudi dan Kuwait telah menarik balik sekatan tersebut. Dan Trump kini mendapat ruang untuk menyambung semula proyek kebebasan dengan pesawat, kapal, pengiring, dan sokongan serantau yang lebih kukuh. Reuters melaporkan, memetik Wall Street Journal, bahawa Arab Saudi dan Kuwait telah menggantung sekatan ke atas akses ketenteraan Amerika Syarikat. Walaupun Reuters sendiri telah menekankan bahawa mereka masih belum dapat mengesahkan laporan itu secara bebas. Saya akan ceritakan semuanya kepada Anda sebentar lagi. Tetapi sekarang Anda pasti mahu melanggan saluran ini untuk mendapatkan maklumat terkini dalam masa sebenar dengan kualiti kewartawanan terbaik yang pernah Anda lihat mengikut piawaian kredibiliti Milson Alves. Kejadian ini bermula dengan satu kejutan dalam Pakatan Teluk itu sendiri. Trump melancarkan projek kebebasan untuk membuka semula Selat Hormuz dan melindungi kapal-kapal dagang. Tetapi Arab Saudi menghalang penggunaan sebahagian pangkalan dan ruang udaranya. Kuwait juga mengambil langkah sekatan yang sama. Keputusan ini telah melemahkan. Operasi Amerika pada mulanya terjejas kerana Washington memerlukan koridor udara, pangkalan berdekatan, radar, pertahanan dan logistik untuk mengiringi kapal-kapal di kawasan yang ditekan oleh Iran. The Guardian melaporkan bahawa penentangan Arab Saudi telah menjejaskan secara langsung pangkalan Putra Sultan dan menyukarkan misi Amerika kerana Riyadh bimbang akan tindak balas Iran terhadap kepentingan mereka sendiri. Dalam tempoh inilah Teheran cuba mengubah sekatan Arab Saudi menjadi kemenangan politik. Rejim Iran melihat keraguan negara-negara Teluk sebagai tanda bahawa tekanan terhadap Washington sedang berhasil. Penggawal revolusi mula bertindak seolah-olah mereka telah berjaya memecah belahkan sekutu Amerika, menghentikan operasi dan mengenakan kos kepada rancangan Trump. Bagi Iran, ia adalah satu pesta diplomatik. Amerika Syarikat mempunyai kapal, kekuatan dan retorik, tetapi menghadapi tentangan daripada rakan-rakan serantau yang mereka sendiri perlu lindungi. Namun tafsiran ini tidak bertahan lama. Keengganan Iran untuk mengalihkan perhatian dari laut dan pertukaran serangan dengan tentera Amerika telah mendorong Arab Saudi dan Kuwait kembali ke pendirian yang lebih tegas. Perubahan berlaku apabila Arab Saudi dan Kuwait membuka semula jalan untuk Washington. Menurut laporan yang dikeluarkan oleh Wall Street Journal dan diterbitkan semula oleh Reuters, sekatan itu telah ditarik balik selepas perbincangan peringkat tinggi antara pegawai Amerika dan Arab Saudi. Dengan itu, projek kebebasan sendiri tidak lagi bergantung hanya kepada kapal-kapal yang beroperasi di had maksimum dan kembali mendapat sokongan dari darat, udara, dan barisan belakang serantau. Bagi Trump, ini bermakna beliau boleh mengiringi kapal-kapal dagang dengan perlindungan udara yang lebih dekat menggunakan pangkalan di wilayah sekutu. Juga meningkatkan tekanan terhadap struktur Iran yang digunakan untuk drone, peluru berpandu, dan pemantauan di Teluk. Tindak balas ketenteraan Amerika sudah pun muncul di lapangan. Pada 7 Mei 2026, Komando Pusat Amerika Syarikat menyatakan bahawa mereka telah melancarkan serangan balas terhadap kemudahan ketenteraan Iran, termasuk lokasi pelancaran peluru berpandu dan drone, pusat komando dan struktur pemantauan. Menurut kenyataan yang dipetik oleh Reuters, serangan itu dilakukan selepas tindakan Iran terhadap pasukan Amerika. Laporan yang sama memaklumkan bahawa Iran telah melancarkan peluru berpandu, drone dan beberapa objek kecil ke arah kapal semasa 3 kapal pemusnah Amerika melalui Selat Hormuz, namun tiada aset Amerika Syarikat yang terkena. Perkara paling konkret setakat ini ialah Washington mendakwa telah menyerang struktur ketenteraan yang berkaitan dengan operasi Iran di Teluk, manakala Teheran menuduh Amerika Syarikat melanggar gencatan senjata. Kepentingan Arab Saudi terletak pada kekuatan geografi dan ketenteraannya. Pangkalan Putra Sultan di wilayah Arab Saudi adalah elemen penting untuk kehadiran pesawat Amerika, sistem pertahanan udara dan operasi serantau. Apabila Riyadh menyekat sebahagian akses itu, Trump mempunyai kurang ruang untuk bertindak pantas. Apabila Riyadh berundur, mesejnya berubah. Iran tidak berjaya mengekalkan perpecahan dalam juga masuk sebagai elemen berat untuk jika masa struktur-struktur Amerika.
Senarai yang sama menunjukkan bahawa bencana itu membawa pergaduhan ke Udaid. Bahrain menerima armada kelima Emiria Arab Bersatu mempunyai Al-Dhafra dan Arab Saudi menempatkan Prince Sultan. Rangkaian ini menjelaskan mengapa pelepasan ruang udara dan pangkalan bukanlah perkara birokrasi yang remeh. Ini adalah perbezaan antara operasi terhad di laut dan kempen serantau yang mampu bertahan. Penawal revolusi yang cuba meraihkan pengunduran awal Arab Saudi kini melihat pintu yang sama terbuka menentangnya. Rejim Iran bertaruh bahawa ancaman untuk memperluaskan konflik akan menakutkan Riyadh dan monarki Teluk yang lain. Pada mulanya, ia memang menakutkan, tetapi tekanan maritim dan serangan terhadap pasukan Amerika telah mengubah suasana. Sekarang, jika Trump memutuskan untuk memperluas operasi pengiring, menyerang struktur pelancaran, beliau akan mendapat lebih banyak sokongan serantau berbanding ketika operasi itu dihentikan. Pesta Iran telah bertukar menjadi satu perkiraan yang pahit. Sejarah menunjukkan bahawa perubahan seperti ini di Teluk biasanya membawa akibat terhadap sesiapa yang mencabar susunan serantau yang disokong oleh Amerika Syarikat. Pada tahun 1990, Saddam Hussein telah menceroboh Kuwait dan meletakkan Arab Saudi di bawah ancaman. Tindak balas Amerika bermula dengan operasi perisai gurun apabila lebih daripada 500,000 anggota tentera Amerika Syarikat dihantar ke wilayah Arab Saudi. Pada Januari 1991, kempen itu bertukar menjadi Operasi Ribut Gurun. Jabatan Pertahanan mencatat bahawa Pakatan telah melaksanakan lebih daripada 116,000 sorti udara dan fasa darat berlangsung kira-kira 100 jam sehingga pembebasan Kuwait. Jabatan Negara mengingatkan bahawa 34 negara telah mengambil bahagian dalam pakatan itu. Iktibar bagi Tehran amat pahit. Apabila monarki Teluk membuka pengkalan, ruang udara dan logistik untuk Washington, jarak antara ancaman dan tindak balas ketenteraan berkurangan secara drastik. Lua dan negara-negara juga menunjukkan bagaimana pangkalan sekutu boleh mengubah sesuatu krisis. Di Afghanistan, selepas serangan 11 September 2001, Amerika Syarikat bergantung kepada sokongan serantau untuk mengekalkan operasi yang panjang dengan laluan udara, pengisian bahan api, dan pangkalan sokongan. Di Irak, pada tahun 2003, Washington juga menggunakan rangkaian serantau untuk menekan Saddam Hussein dari pelbagai arah. Walaupun perang itu telah meninggalkan kesan yang mendalam dalam memerangi negara Islam. Beberapa tahun kemudian, pangkalan di Qatar, Kuwait, Bahrain, Jordan, dan Emiria Arab Bersatu membantu mengekalkan pengeboman, perisikan, dan koordinasi. Coraknya berulang. Apabila sekutu memberikan ruang, kekuatan Amerika tidak lagi sekedar kehadiran yang jauh, tetapi menjadi tekanan yang berterusan. Inilah yang sebenarnya Iran ingin elakkan di Teluk. Sekarang, apa yang berlaku seterusnya bergantung kepada 3 langkah. Yang pertama ialah penyambungan semula pengiringan kapal dagang di Selat Hormuz. Yang kedua ialah penggunaan yang lebih meluas pangkalan dan ruang udara di Arab Saudi dan Kuwait untuk melindungi laluan-laluan ini. Yang ketiga ialah reaksi Iran terhadap kehadiran Amerika yang kurang dibatasi. Jika Teheran berkeras, pengawal revolusi boleh menjadi sasaran serangan ke atas struktur drone, peluru berpandu, dan pusat komando sekali lagi. Kekalahan politik Iran dapat dilihat dalam kronologi ini. Pertama, pihak Saudi menyekat akses dan rejim meraihkannya seolah-olah mereka telah mematahkan proyek kebebasan. Kemudian serangan dan ketidakstabilan di Teluk menunjukkan bahawa ancaman Iran juga meletakkan monarki dalam bahaya. Sekarang, Arab Saudi dan Kuwait menarik balik sekatan. Trump mendapat semula ruang untuk bertindak dan pengawal revolusi berdepan dengan tindak balas Amerika yang lebih dekat, lebih pantas dan lebih sukar untuk diabaikan. Teheran bertaruh bahawa mereka boleh mengasingkan Amerika Syarikat di Teluk. Pembukaan semula oleh Arab Saudi dan Kuwait menunjukkan sebaliknya. Iran mencetuskan krisis dan akhirnya menolak jiran-jirannya kembali kepada perlindungan ketenteraan Washington. Saya Milson Alves, seorang ahli hubungan antarabangsa, dan tujuan saya adalah untuk memastikan Anda sentiasa mendapat maklumat yang benar setiap hari. Pautan berita ada di dalam deskripsi video. Sila tekan butang suka pada video ini, langgan saluran ini, dan di akhir nanti lihatlah ruangan komen supaya Anda dapat lebih terlibat dengan komuniti Milson Alves.